Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada petang ini ialah pelajaran solah darjah 4. Pelajaran fikih bahagian solah darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita ni akan belajar tajuk baru iaitu menghadap kiblat. 1. Kiblat ialah arah di mana terletak Kaabah iaitu Baitullah. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kiblat kita ni terletak Kaabah iaitu Baitullah. Jadi arah kiblat kita ni juga adalah di sana. Kalau kita ni bersembahyang, kita ni wajib menghadap kiblat. 2. Menghadap kiblat ialah menghadapkan seluruh badan berbetulan dengan kiblat dengan cara dada dan mukanya hendaklah menghadap ke arah Kaabah pada ketika berdiri dan duduk. Artinya bukan sahaja muka kita ni yang menghadap ke arah Kaabah, tapi seluruh badan kita ni juga mestilah menghadap ke arah kiblat iaitu Kaabah. 3. Orang yang sembahyang tidak menghadap kiblat adalah tidak sah sembahyangnya. Sembahyang kita ni yang tidak menghadap kiblat adalah tidak sah, artinya Allah tidak menerima sembahyang kita ni. 4. Orang yang sembahyang berbaring adalah wajib ke atasnya menghadapkan dada dan mukanya ke arah kiblat. Orang yang sembahyang berbaring adalah orang sakit, jadi wajib ke atasnya menghadapkan dadanya dan mukanya ke arah kiblat. 5. Orang yang sembahyang bertelentang adalah wajib ke atasnya menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Orang yang sembahyang bertelentang adalah wajib ke atasnya menghadapkan mukanya sahaja ke arah kiblat. 6. Orang yang tidak diharuskan menghadap kiblat semasa sembahyang ada 2. Ingati, orang yang tidak diharuskan menghadap kiblat semasa sembahyang ada 2. 1. Sembahyang syiddatul khauf dalam keadaan sangat takut dalam peperangan. Sembahyang syiddatul khauf dalam keadaan sangat takut dalam peperangan. Syiddatul khauf adalah sembahyang ketika perang berlaku. Jadi Allah tidak mengharuskan kita ni, tidak mewajibkan kita ni untuk menghadap kiblat ketika berlakunya peperangan. Jadi keterangannya di bawah, orang yang berperang antara orang Islam dengan orang kafir kerana menegakkan agama Islam atau peperangan antara orang Islam dengan orang yang menderhaka bughah, maka harus ia bersembahyang dengan cara yang sedapat-dapatnya dan tidaklah wajib ke atasnya qada, sama ada sembahyang dikerjakannya fardu atau sunat. Jadi apabila adanya peperangan antara orang Islam dengan orang kafir atau antara orang Islam dengan orang yang menderhaka iaitu bughah, maka haruslah kita ni tu bersembahyang dengan cara yang sedapat-dapatnya dan tidaklah wajib ke atas kita ni untuk qada, sama ada sembahyang kita ni tu sembahyang fardu 5 waktu ataupun sembahyang sunat. Kemudian cara sembahyang orang yang dalam perjalanan ada 2 perkara. 1. Jika ia bersembahyang di atas kenderaan. Jika mudah baginya sembahyang, maka hendaklah ia menghadap kiblat. Contohnya dalam bas yang penumpangnya hanya ada 2-3 orang. Jadi kita ni pun dapat berdiri, maka hendaklah kita ni menghadap kiblat. Jika susah baginya sembahyang, maka tidak wajib ia menghadap kiblat kecuali ketika takbiratul ihram sahaja.
Jadi ketika takbiratul ihram sahaja maka mestilah ia menghadap kiblat. Tapi perbuatan rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya itu tidak perlu menghadap kiblat jika dalam keadaan susah. Poin yang ketiga, orang yang sembahyang di atas kenderaan tidak wajib meletakkan dahinya di atas pelan kenderaan. Di poin yang ketiga adalah kalau kita ni sembahyang di atas kenderaan, tidak wajiblah kita ni meletakkan dahi ke atas kenderaan. Kemudian poin yang keempat iaitu bawah sekali, orang yang sembahyang wajib hendaklah mengisyaratkan menundukkan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Poin keempat ini adalah kita ni isyaratkan saja kepala kita ni atau rukuk dan sujud. Okey, kalau anda faham tanya lagi cikgu. 2. Jika ia bersembahyang dengan berjalan kaki. Poin pertama, wajib ia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud. Dan wajib ia menyempurnakan rukuk dan sujud itu. Nah, kalau yang berjalan kaki saja, maka wajiblah ia menghadap kiblat. Sebab kalau kita ni berjalan kaki kan mudah untuk kita ni melakukan kesemua perbuatan sembahyang. Poin kedua, boleh berjalan di sebahagian rukun sembahyang iaitu ketika berdiri, qiyam, i'tidal, tasyahud dan salam sahaja. Jadi Allah meringankan bahawasanya kalau kita ni berjalan kaki, maka rukun sembahyang itu bolehlah kita ni lakukan sambil kita ni berjalan, iaitu ketika kita ni berdiri betul, i'tidal, tasyahud dan salam sahaja. InsyaAllah itu sahaja pelajaran kita ni pada hari ini, dan jika tidak faham bolehlah bertanya kepada cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.